Ceritanya mengenai 3 orang sahabat ni yang mereka gelar mereka dubuk liar. Adik, jom naik motor. Yalah, Dik. Petang-petang macam ni, naik motor sangat romantis. Muka macam penyamun. Kisah ini merupakan tentang 3 orang profesional yang bekerja di dalam agensi pengiklanan Grand Poyo Advertising. Dia adalah kreatif director iaitu Rafi, yang dilakonkan oleh Ropi, K yang dilakonkan oleh K Rahman dan Jeb yang dilakonkan oleh Joey. Ho ye ho ye ho ye. Ho ho ye. Kemudian satu hari syarikat mereka ini telah mengambil 3 orang pelajar ataupun pekerja internship yang bekerja sambil belajar. Iaitu 3 orang gadis iaitu Elizabeth Tan yang melakonkan watak Anna, Tini yang melakonkan watak Sarah dan Aisha yang dilakonkan oleh Monica. Tetapi 3 lelaki ini adalah sebenarnya suami yang telah mempunyai keluarga, yang telah mempunyai isteri di rumah. Tapi mereka kemudiannya berskandal dengan internship intern ni, dan akhirnya mencari jalan macam mana nak menipu bini-bini mereka dengan secara profesional. Dia punya kegatalan dia tu kalau awak tengok mungkin boleh muntah kot. You know, seorang bikers macam mana, live dia macam mana kan? Tak sanggup lagi aku. Jadi mereka telah di-advise oleh seorang toke kedai motor iaitu Ayah King yang dilakonkan oleh Abang Nasir Bilal Han. Saya punya watak agak serius, tapi dia bercampur-campur sebab kadang-kadang dia bertukar-tukar perwatakan dalam sekelip mata. Menyuruh mereka belajar dengan seorang mahaguru kaki tipu bini iaitu Brother Love yang dilakonkan oleh Datuk Awi sendiri. Dia lah mastermind kita orang. Dia lah mengajar kita orang macam mana nak menipu. Ini semua salah dia, bukan salah kita orang. Jadi mereka pun pergi belajar dan kelas yang kira basic lah untuk beginner, iaitu 10 tips untuk tipu bini. Tips ni bukanlah power sangat, tapi cukup membantulah. Dan mereka menggunakan 10 tips ini untuk menipu bini-bini mereka. Dan walau bagaimanapun kisahnya ia menjadi satu konflik di akhirnya. Bai, tu biar betul tempat ni, Bai. Kalau betul orang ni tak buat benda lazim je ni. Asap kau boleh tahan, Bai. Yang tak tahan tu bau tempat telur terbakar. Macam saya suka Ropi dari segi dia banyak reaction. Okey, untuk watak saya dalam ni, saya seorang bikers kenyal. Dia mempunyai reaction yang cantik untuk komedi. Jadi macam Ropi ni saya namakan dia Rafi. Dia ni seorang lelaki yang dah berkahwin, mempunyai seorang anak. Seorang lelaki yang berjaya sebagai kreatif director di sebuah syarikat iklan, tetapi mempunyai seorang isteri yang sangat garang. Garang sangat, jadi saya kat rumah saya relax. Dan juga kadang-kadang boleh jadi brutal. Bini jerka sikit, ketak-ketak. Mungkin ini salah satu sebab kenapa Rafi mencari escapism ataupun mencari skandal lain di luar. Tapi bila kat luar, saya dah kenalkan seorang perempuan. Perempuan ni, kat sana saya jadi macam dua orang yang berlain. Kat sana saya romantik, kat rumah saya tak romantik sangat. Yang abang kena pergi Penang. Ada meeting dengan klien baru, dengan Datuk Din pasal projek iklan Let Go Land tu. Semua nak let go. Datuk J pun ada. Abang kena pergi. Tu lah, kalau ikut hati abang, memang abang tak mau pergi. Weekend pula tu kan boleh relax-relax dengan family. Tapi pasal kerja kena pergi. Tapi bagus juga. Kami pun boleh ikut kan? K Rahman pula. Saya lembut dan bangang. Dia seorang lelaki yang juga lebih kurang senasib dengan Ropi, iaitu mempunyai
isteri yang control freak, yang sentiasa memantau apa benda yang dia buat, dan sehingga dia menjadi seorang yang diam dan takut isteri. Pertabi kan, persatuan takut bini. Kita bukan takut bini, kita ni yang real life bukan takut bini, menghormati dia. Sayang, malam ini abang nak pergi ke surau kerana abang ingin berjemaah sembahyang Isyak, dan selepas jemaah itu ada ceramah. Nak pergi jemaah, nak pergi ceramah. Sebelum ni tak pernah pun awak pergi, macam pelik je. Tetapi Joey pula, iaitu memegang watak Jeb. Dia ni karakter dia lebih pada pomat ngat. Pomat ngat ni maksudnya poyo yang amat sangat. Dia lain sikit sebab dia ni memang pakar sikit nak kencing bini dia. So dia sering mengatakan dia ni kononnya pergi ke surau, pergi ke masjid dengan ceramah. Macam pijak semut tak mati. Dan isteri dia seorang muslimah yang dimainkan oleh Nadia Mustafa, dan mempercayai bahawa lakinya ni adalah kira macam geng surau lah kan. Jadi dia percaya bulat-bulat laki dia. Dia seperti macam anak ayam yang terlepas daripada mak dia, susah nak handle. Ataupun ibarat macam bulu selai, kalau kena angin sepak-sepak kita tak boleh nak kontrol. Dia punya poyo tu. Saya. Abang. Mungkin hari ni abang balik lewat sikit. Abang ada kelas agama, ada ceramah. Awak bukan tak tahu. Imam tu dah start janjeling dah kalau saya tak ada. Jadi abang terpaksa pergi. InsyaAllah lepas maghrib nanti abang balik. Yalah. Okay, kita adalah wife-wife yang tersakiti. Yang lain seperti isteri adalah Visha, Zimadin dan juga Nadia Mustafa. Kalau saya watak dia memang garang, cerewet, suka membebel, kuat makan, memang family besar-besar. Macam Visha, dia comel, besar dan comel kan. Dan kita nakkan perempuan yang garang, yang kontrol laki dia. Jadi Visha adalah isteri kepada Ropi. Awak dekat sini kan, takkan nak pergi ceramah dekat masjid. Konon kau nak belajar bahasa Arab. Lepas tu di sini bernyanyi sayang, menyanyi bagai riang segala macam. Kurang ajar punya bagai menyanyi. Aku tak nak menyanyi dekat rumah. Dekat sini, bagailah sayang, kurang ajar. Watak saya dia medium lah, tak garang, tak lembut. Dia tengah-tengah, sederhana. Dan Zimadin juga is a control freak yang merupakan isteri kepada K. Rahman. Aku cepat, kau jangan banyak bunyi Saya ni selalu bersangka baik dengan suami. Sebab suami saya pun selalu menunjukkan dia sangat baik. Dan Nadia Mustafa, watak dia sebagai seorang muslimah yang percaya bahawa suaminya adalah seorang yang suka pergi surau. Rupanya pergi karaoke. Kita ni sebenarnya kena bersangka baik dengan suami-suami kita. Sebab saya tengok dia orang okey je, alhamdulillah sangat. Sebab kata orang husnuzon. Dari segi pemilihan gadis-gadis internship ataupun skandal mereka ini. Hello semua, nama saya Elizabeth Tan. Lizzie berlaku sebagai watak Ana dalam cerita 10 Tips Tipu Bini. Saya Monica, watak saya ialah Sarah. Saya Amy Nortini sebagai Isha. Tini dan Monica adalah pelakon baru dalam bidang lakonan, tetapi mereka memberikan komitmen dan persembahan yang bagus. Watak saya sebagai Isha yang agak blur-blur sedikit, yang orang dah habis gelak lah contohnya, dia baru nak tergelak-gelak. Elizabeth Tan seperti yang kita tahu adalah memang dah biasa berlakon, dan kita memang nakkan gadis-gadis yang cantik-cantik, comel-comel dan gedik-gedik. Jadi mereka bertiga kita pilih lah. Minta maaf ya abang-abang sebab kawan saya baru dapat lesen dia. Kami semua pun baru grad hari ni, first day nak masuk kerja, so kelam kabut sikit lah. Minta maaf bang. Saya menjadi Datuk Din di dalam cerita ini. Dan kita ada Azli senario ya, sebagai bos kepada syarikat iklan. Terima kasih. Nanti kalau I free nanti I call you Okey. Buat kerja gajian tau. Johan ni dia seorang yang agak egoistik.
dan sangat iri hati. Kalau dari Inggeris kita cakap enemy focus. Saya ini jenis yang boleh dikatakan bebal. Kita ada Jehan Miskin sebagai dan Artu Zero sebagai Johan dan Zero, iaitu musuh ketat Rafi dan The Gang. Kerana mereka ni bekerja satu tempat, tapi biasalah Melayu mesti ada hasad dengki kan. Dia jenis kalau dia tak puas hati kat seorang tu, memang dia akan orang tu dan dia akan cari jalan macam mana nak menjatuhkan orang tu. Jadi ini adalah geng jahat yang cuba merosakkan diorang punya sesi perskandalan mereka. Dia orang ni ada hati nak sailang kita. Lu sailang gua sailang lu balik. Gua. Cerita ni adalah berdasarkan perkara-perkara benar yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Dia bukanlah satu benda yang kita saja reka-reka. Dia adalah berdasarkan tips-tips yang betul. Ada di antara kita ni yang guna pakai tips-tips ini, dan inilah dia lebih kepada reality sebenarnya 10 tips menipu bini ni. Dalam komedi itu sebenarnya ada benda-benda benar yang berlaku. Pura-pura ke masjid, pura-pura nak terawih, padahal terawih tu pergi ke klub. Wah tu, tapi Hiraman tak Hiraman tak membohong isteri. Dia jujur je. Kalau dia ada skandal, dia cakap dia ada skandal. Cerita ni menghiburkan je. Saya sebagai orang bagi saya sebagai komedian, saya suka cerita ni pasal dia macam mengajar kita juga. Macam kononnya kalau kita ada isteri, haruskah kita buat begini? Saya tidak pernah tipu bini saya, tapi saya pernah kantoi. Gelak-gelak dekat orang yang tipu bini dan ditipu dan kantoi, dan lupakan pada benda-benda ni mungkin berlaku dalam hidup anda juga. Sebab dia cuma kelakar bila kena kat orang lain. Kalau sendiri punya kena, memang tak kelakar. Kalau ikut environment semua, memang itulah tip menipu bini pun. Tak ada tips lain dah. Jadi cerita ni tak tengok rugi. Dalam cerita ni bukan saja saya menegur lelaki, tetapi saya juga menegur wanita, di mana kadang-kadang kita lihat juga apa yang berlaku di rumah kita, dan apa juga bagaimana suasana di rumah, kenapa lelaki-lelaki ni berskandal. Dan at the same time juga saya menegur lelaki yang kenapa kau nak kena berskandal kan. So it's something like that. Abang Datuk saya. Abang tengah busy ni. Mana nak dengar ceramah, mana nak bentuk kapan. Okey, kejadian apa balik? Abang. Okey, sayang bapak. Pelakon memberikan komitmen yang sangat tinggi dan profesional. Saya sangat-sangat suka bekerja dengan pelakon-pelakon cerita ni, kerana walaupun mereka kebanyakannya orang-orang senior dan berpengalaman, tetapi mereka berkomunikasi dan mereka berbincang. Mereka juga memberi pendapat dan mereka juga mendengar pendapat, dan mereka juga mengenhance. Kalau saya bagi sesuatu, dia akan buatkan benda tu lagi best. Mereka tahu yang saya ni, kepala saya kartun, kepala saya gila sikit. Jadi mereka pun akan buat benda-benda yang dan suggest benda-benda yang best. Kalau benda itu tidak ngam, dia akan cakap tidak ngam. Kalau benda itu okey boleh pakai, dia akan cakap okey boleh pakai. Kan, dia kalau dia tengok, dia suka dia macam tu lah kan. Kita ada eksperimen yang kita buat dalam banyak hal. Kita ada kegilaan kita yang kita bawa keluar, dan benda tu dibenarkan oleh director. Maknanya apa kau nak jual, kau jual dan dibeli, ditokok tambah lagi. So Zenny dia best, dia punya kegilaan dia sangat best. Jadi dia jadi best lah kerja, sebab apabila dia bukan datang semua daripada saya, mereka juga contribute untuk menjadikan cerita tu best dan menjadikan suasana scene dan dialog tu lagi meriah. Circle bersama director dari sampai ke tim, teman-teman cast, semua dah best. So gelling tu adalah benda yang menyeronokkan, bukan satu kerja yang membebankan. Setiap scene pun ada benda yang funny, so kita kat set pun asyik gelak-gelak je. Bila dengan dia, kita tak ada rasa stres. Kita rasa macam ni dah nak habis ke cerita ni. Dia rasa macam apa cepat sangat ni. Dia tak puas dengan karya dia, cara dia direct dengan kita. Senang clear benda tu. Memang Sempo dia ni ada sikit macam Stephen Chow sikit, dia punya magic tu.
Saya suka. Jadi ini satu permainan yang best di antara pengarah dan juga seorang pelakon macam K. Rahman, Ropi, Jehan, Joey, boleh kata semualah. Mereka cuba memberi yang terbaik untuk cerita ni dan mereka suka cerita ni sebab mereka sendiri kata macam cerita ni komedi dia lain macam sikit. 99% cerita ni memang cerita yang kelakar dan mencuit hati. Daripada title pun dah boleh tahu cerita ni memang menarik lah. Dia sebenarnya yang mencabarnya bila nak tahan gelak mendengar lawak-lawak daripada hotel-hotel kita. Diorang buat lawak sangat sampai kita nak control gelak tu susah. So nampak je, so back shot nampak shoulder kita macam ni sebab tengah gelak. Semualah dari kru, dari director, dari the actors, semua kelakar. So susah nak serius, dia selalu mesti gelak je. Datang ke set adalah satu benda yang menyeronokkan. Itu yang paling penting sekali. Ni cerita yang paling lawak yang Lizzie pernah berlakon. I rasa skrip dia lawak, pelakon-pelakon dia semua pun pelawak. So memang dia scene dia semua jadi lawak. Agak mencabar tapi alhamdulillah saya suka kan. Semoga dia dapat memberi kata sesuatu kepada penonton nanti mudah-mudahan. Saya rasa enjoy sebab saya memang seorang bikers kenyal. Jadi saya rasa itu jiwa saya. Kita kembali ke studio. Tim song dubuk dia. Producer buat sendiri, nyanyi sendiri, main gitar sendiri. Mana kau nak cari producer kat dalam Malaysia sendiri? Salah satu scene yang ada di dalam cerita ni adalah apabila mereka towards the end mereka membawa gadis-gadis skandal mereka ni menipu bini untuk bawa bercuti di Pulau Pinang. So ada scene montage riding motor sampailah ke Jambatan Pulau Pinang. Dan kita mendapat sokongan penuh dan padu daripada pihak-pihak di Pulau Pinang, especially geng-geng HOG ni, Harley Honor Group ni daripada Pulau Pinang dan Kedah, geng-geng daripada Wings Motor Gang Society daripada Pulau Pinang dan Kedah. Mereka sangat memberi komitmen yang bagus, yang menolong tanpa mengira wang ringgit dan sebagainya. Jadi apa yang berlaku ialah satu pengalaman yang sangat indah, yang sangat seronok apabila kami lebih kurang 40 motor mengiringi 3 pelakon kita, 6 pelakon kita kan, iaitu K, Ropi dan Joey dengan skandal-skandal mereka, dan di belakang mereka adalah geng-geng Harley yang turut serta mengiringi mereka ke Pulau Pinang. Scene-scene yang mencabar untuk saya, naik motor buat awet. Apa saya kata mencabar naik motor buat awet? Pertama, awet tu cantik. Elizabeth Tan bro. Yang mencabar satu lagi, selain daripada itu, bini ikut. Bini betul ikut. Jadi naik motor kena jeling-jeling sikit. Takut terpeluk ke apa. Yang hanya Allah saja yang dapat membalas jasa-jasa mereka. Inilah sokongan yang kita dapat dengan makanan-makanan yang melimpah ruah, yang disponsor oleh sekian-sekian, dengan snack foodnya, dengan fast food, macam-macam. Semuanya kerana izin Allah dan kerana saya rasa kita ikhlas nak bekerja. Keikhlasan tu keluar dan saya rasa ni dibalas dengan melimpah ruah segala-galanya. Syukur alhamdulillah. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada Production Merah, Dato' Awi, dan saya amat bersyukur kerana saya salah satu family. First time saya kerja dengan Production Awi, jadi saya rasa tak ada masalah apa-apa. So far so good lah. Benda ni adalah sangat rugi, orang lain tak ada. Jadi saya ada, saya bersyukur pasal saya ada dalam produksi ni. Walaupun saya tak banyak scene, tapi saya alhamdulillah syukur dapat tim yang sangat best. Jadi walaupun watak saya tak besar sangat, saya rasa seronok untuk berada di sini. Untuk overall tim semua best. Saya harap cerita ni mendapat sambutan dan sokongan kepada isteri-isteri. Ini hanyalah satu gurauan sahaja. Tak ada kena-mengena antara hidup dan yang mati. So ambillah ini sebagai satu riadah yang tidak ada lebih daripada itu. Tapi yang pastinya anda perlu tonton kerana ini satu riadah yang akan mengembirakan satu keluarga. Ini adalah cerita yang anda akan tergelak, mungkin anda akan terasa, mungkin anda akan menangis, macam-macam ada dalam cerita ni. Kena tengok. Harap korang semua enjoy cerita ni, and kalau korang enjoy jangan lupa share pasal cerita ni dengan kawan-kawan korang. Jangan lupa lihat
menonton, menengok, terutamanya orang Borneo, Sabah, Sarawak. 10 tips Tipu bini, jangan lupa langgan dan layan. hanya di Astro First. Tapi jangan tipu bini. Korang semua kena tengok. Kalau tak tengok, rugi. See ya. 10 tip tipu bini. Awet kemudakan hati